Sila Pematang Pau, teruskan. Saya dipahamkan ada 10 minit lagi. Tadi tambah supaya saya selesaikan tanpa gangguan. Terima kasih. Ya. Saya sentuh Tan Sri Ketua dalam apa yang kita anggap ketimpangan belanjawan ini atau bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri ialah kerana tidak menjurus kepada membetulkan kelemahan-kelemahan struktur. Umpamanya, sejak bertahun kebelakangan ini kita bangkitkan satu masalah besar dalam ekonomi negara yang menunjukkan kekayaan negara dibolot, malah dirompak dan dipindahkan. Ya, saya gunakan istilah rompak kerana kes yang sama yang Muhammad Sri Gading berbangkit di India, dan di India disebut The Great Indian Robbery. Kes sama, iaitu berdasarkan laporan illicit financial flows from India. Di sini ialah Global Financial Integrity Report yang sama tentang illicit financial flow from Malaysia, dan jumlahnya dari Malaysia ialah 927 bilion ringgit dari 2000 sehingga 2008. Laporan terakhir 2009 menunjukkan pengaliran dana keluar dari Malaysia tanpa rekod, dan illicit funds ini ditafsirkan sama ada wang rasuah, wang penipuan, wang lari cukai, yang disebut dianggarkan 150 bilion ringgit 2009. Menteri Keuangan menjawab bahawa Bank Negara sedang kaji. Kita tanya, mana laporannya? Jawapan Timbalan Menteri lepas itu mengatakan ada tengkuasa yang mengawal mengikut Money Services Business Act 2011 dan Anti-Money Laundering Act 2001. Soalnya penguatkuasaan. Malaysia menandatangani UN Convention Against Corruption, dan dalam artikel 14 menuntut kita memberikan penjelasan dan bertindak. Di India ada tindakan yang lebih keras, dan saya tertarik mengatakan apa yang disebut oleh Supreme Court, Mahkamah Tertinggi India dalam kes ini. Bila dia lihat laporan penipuan ini, GFI, di Malaysia media tutup sama sekali. Itu sebabnya maka media bebas itu amat perlu. 900 bilion ringgit keluar dari negara, itu tidak dianggap besar. Dan di Malaysia, di India, bila sampai ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tertinggi, Supreme Court, dengan izin, it is a pure and simple theft of the national money. We are talking about mind-boggling crime. We are not on the niceties of various treaties. Dia menegur keras pihak pendakwa kerana cuba melindungi beberapa fakta. Tan Sri Ketua, apa kaitan dengan bajet yang dibentangkan? Ialah jumlah wang dan dana yang besar yang dipindahkan. Tentunya bukan guru, bukan polis biasa, dan bukan rakyat biasa yang boleh pindah, bukan peneroka yang boleh pindahkan berbilion keluar. Mesti golongan atasan yang rapat dengan penguasa. Dan inilah sebabnya mengapa tidak ada kajian sampai sekarang. Dan selagi ini tidak dibetulkan, ketimpangan sistem ekonomi masih berlaku, hutang membengkak dan harga barang akan meningkat. Ketirisan berlaku menyebabkan bantuan atau insentif yang sepatutnya sampai kepada golongan atau kumpulan sasaran dicuri di tengah jalan. Jika RM5,000 diperuntukkan sebagai bantuan permulaan perniagaan, RM2,000 atau RM3,000 sampai. Apa bukti dia? Ini disuarakan oleh Malaysia Economic Report April 2012 yang dilaporkan kepada EPU, Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Muka surat 29 mengatakan, berdasarkan maklumat dari kaji selidik isi rumah 2009, angka ini mengejutkan. Betapa buruknya pelaksanaan dana yang diperuntukkan kepada rakyat miskin tetapi bocor, dicuri oleh orang tengah. Mengikut laporan ini, Malaysia Economic Monitor, Unit Perancang Ekonomi,
hanya 27% dari golongan 10% termiskin di negara ini yang mendapat bantuan, walaupun kononnya kerajaan telah mengadakan pelbagai program kebajikan untuk membantu mereka. 27% dari 10% ke yang paling miskin negara ini. Kalau ini ditemui oleh unit perancangan ekonomi, ia menunjukkan bahawa pengumuman yang lunak itu tidak sampai ke peringkat akar umbi kalangan yang disasarkan. Ini di antara lain kita sebut di peringkat tertinggi hubungan kroni dan golongan mahakaya dan berkepentingan, dan menyebabkan beberapa langkah khusus yang untuk diambil tidak diambil. Di antara lain bukti yang saya nak sertakan bagaimana subsidi yang tak sepatutnya sampai tak sampai diberikan kepada golongan kaya diteruskan. Umpamanya baru-baru ini diumumkan satu MDB yang dibentuk oleh kerajaan Barisan Nasional telah membeli aset IPP, jana kuasa elektrik bebas, kepunyaan Ananda Krishnan dalam Tanjung seperti pahlawan, panglima dan powertech dengan keseluruhan harga 8.5 bilion ringgit. Ini nilaian yang umumnya pemerhati menyatakan terlalu tinggi. Perjanjian pembelian tenaga PPA Pahlawan, Panglima dan Powertech tamat pada 2016, 4 tahun dari sekarang. Nilainya sepatutnya lebih jatuh, lebih rendah. Dianggarkan oleh kebanyakan pemerhati di antara 4 sehingga 5 bilion ringgit, tapi kita bayar 8.5 bilion ringgit kepada Ananda Krishnan. Kedua, mengenai IPP, PPA generasi pertama harganya 13.5 sehingga 15.5 sen kilowatt hour per kilowatt hour. Generasi kedua 12.5 sen, generasi ketiga 11.5 sen. Ini harga yang tinggi, tambahan pula dengan anggaran subsidi gas 20 bilion ringgit setahun oleh Petronas, melalui Petronas, ya. Maknanya subsidi kepada syarikat kaya, bukan langsung dibawa. Dan sekali di Selangor, air percuma langsung pada pengguna, tidak kepada syarikat. Itu beza dia. Di Bangladesh, contoh Bangladesh penting, harga PPA untuk bekalan pukal tenaga elektrik 10 sen per kilowatt hour tanpa subsidi, dan ini dibangunkan oleh Tenaga Nasional. Tenaga Nasional mampu bangunkan IPP di Bangladesh dengan harga 10 sen per kilo. Tetapi di sini kita dikenakan bayaran walaupun ada subsidi gas 15 sen, 13 sen. Selamat. Kerajaan sedang membuka bidaan untuk 4,500 megawatt pembekalan tenaga termasuk IPP generasi pertama. Walaupun kos plan telah fully amortized dengan izin. Ya, Tan Sri Ani Aruk, bekas pengurusi TNB, pernah menyebut kos TNB untuk menghasilkan 8 sen saja. Tetapi keputusan EPU Kajak pada masa itu terus kepada Genting Sanyen, TNM, Powertech dan YTL. Pengambilan dua penjana tenaga bebas IPP, Genting Sanyen milik Genting Berhad dan Tanjung Energy Holding milik Tanjung, dua syarikat judi yang punya IPP, diberikan harga yang paling lumayan oleh kerajaan melalui satu MDB. Ini satu hal yang patut diteliti, mengapa diberikan exit strategy kepada Ananda dan Genting dengan begitu lumayan sehingga membebankan negara. Padahal ada keupayaan untuk membina IPP baru oleh TNB dengan kos yang jauh lebih murah, dan oleh demikian kos elektrik bagi pengguna akan sendirinya jatuh.
Kenapa kerajaan membenarkan pengambil alihan ini yang memberi laluan kepada jutawan kroni dengan satu keuntungan yang cukup besar? Dan apakah jaminan rakyat tidak akan terbeban dengan siri kenaikan tarif elektrik pada masa akan datang? Jadi kerajaan mengumumkan angka yang sekaligus sekilas pandang nampak besar, tapi sebenarnya lebih besar keuntungannya kepada syarikat-syarikat seperti mana saya sebutkan tadi. Pengumuman pelaburan dari segi unjuran angka, sehingga akhir Jun 2012 kerajaan mengumumkan pelaburan sebanyak 112 bilion ringgit di koridor pembangunan Sabah SDC. Jumlah sebenar yang masuk dan diterjemahkan hanya 12 bilion, lari 100 bilion ringgit. Saya juga sebut tentang Sabah dan Sarawak yang masih terus dipinggirkan. Dalam peristiharan Kuching baru-baru ini, kita lihat bagaimana semangat kebangkitan rakyat Sarawak dan Sabah minta supaya kita hormat semangat perjanjian penubuhan dan pembentukan Malaysia. Tapi sampai sekarang jurang perbezaan tahap pembangunan Sabah, Sarawak dan Semenanjung masih tinggi. Sebab itu dalam Belanjawan 2013 Pakatan Rakyat kita telah umumkan royalti minyak, syarikat minyak yang dibangunkan oleh negeri dan juga Pen Borneo Highway dalam keadaan segera. Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan masih bergantung kepada sektor tradisional yang cenderung kepada rangsangan terus, pump priming, untuk memacu ekonomi. Yang terbaru ialah pembangunan Tun Razak Exchange. Nilai pembangunan mencecah 26 bilion ringgit. Dan yang menarik, kerajaan sanggup melupuskan pendapatan cukai yang boleh mencecah 1 bilion ringgit. Ini satu lagi pelepasan cukai kepada syarikat kaya. Tidak ada syarikat pendapatan sederhana yang akan masuk ke Tun Razak Exchange. Apa kewajaran memperuntukkan 1 bilion ringgit untuk satu projek hartanah yang keuntungannya akan direbut oleh sebelingan kecil saja? Saya ingin menegur Perdana Menteri supaya lebih berhati-hati memberikan insentif yang hanya menguntungkan kelompok kecil yang kaya raya. Dorongan rangsangan dan subsidi pelepasan cukai yang diberikan kepada projek ATP membimbangkan. Umpamanya 68% dari projek pekerjaan, peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh projek ATP adalah peluang pekerjaan kemahiran rendah yang menggunakan pakai tenaga tidak berijazah. Daripada jumlah tersebut, 22% adalah tenaga kerja tidak berkemahiran yang berkemungkinan besar diisi oleh pekerja asing. Maka tidak hairanlah apabila unjuran ATP sendiri menunjukkan bahawa 53.6% dari peluang pekerjaan yang diwujudkan di bawah ATP adalah bergaji rendah dan tidak membantu menyelesaikan masalah pengangguran siswazah. Keadaan ini berlaku kerana di sebalik slogan mahu mencapai ekonomi berpendapatan tinggi, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan mengambil jalan pintas menyalurkan sumber negara ke sektor seperti hartanah demi mencapai angka pertumbuhan tersebut. Pengumuman Belanjawan 2012 yang memperuntukkan tambahan 400 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun melalui dana jamin nasional berhad, sekali lagi memberi subsidi kepada syarikat yang mahu menerbitkan bond, membuktikan bahawa kerajaan mengutamakan syarikat besar. Bukankah tujuan pasaran bond diwujudkan untuk menemukan pelaburan dan syarikat yang berdaya saing? Pemberian jaminan kerajaan yang merendahkan kos penerbitan bond kepada syarikat korporat besar tentu tidak akan memberikan pulangan yang berpatutan kepada negara dan juga kepada rakyat. Pengumuman insentif yang terlalu murah hati termasuk pelepasan cukai sehingga 10 tahun kepada syarikat terlibat dalam industri penapisan minyak. Siapa yang terlibat dengan industri penapisan minyak ini? Anak-anak dan keluarga bekas Perdana Menteri. Kerajaan mengumumkan pengurangan yang pertama tadi, ya, kita tahu nama-nama syarikat telah kita sebut di parlimen ini. Kemudian pengurangan charge
Pasport pada warga emas RM150. Pasport keluar 5 tahun sekali, maknanya RM150 bersamaan RM30 setahun atau 10 sen satu hari. Pada anak muda, kerajaan cuba menarik minat mereka kerana bagi rebate RM200 membeli telefon pintar. Harga telefon ni rata-rata RM1,000 hingga RM1,500. Saya dimaklumkan oleh syarikat telefon, telcos, kalau beli langsung dengan kemudahan yang dia offer, potongan itu lebih daripada RM200. Jadi saya tak tahu siapa ejen mana yang memberi nasihat kepada Menteri Keuangan. Tapi syarikat besar pelbagai insentif dia bagikan cukai. Ya, jadi untunglah syarikat besar kerana tak disebut satu persatu. Ya. Termasuk. Terima kasih Matang Pau. Matang Pau yang berhormat, Ketua Pembangkang bercakap berkenaan dengan rebate RM200 untuk membeli telefon pintar. Sebenarnya anak-anak muda yang mampu beli telefon pintar ni tak perlukan rebate tersebut. Adakah kemungkinan Matang Pau bahawa mereka pihak Barisan Nasional cuba mendapatkan data dan membina bengkalan data supaya mereka dapat capaian kepada anak-anak muda ini, membantu mereka untuk memberi gula-gula untuk pilihan raya? Ya, saya ingat ada mungkin udang besar di sebalik batu kecil. Tetapi saya tidak lihat dari sudut itu, tapi semata-mata dari sudut faedah dan kebijaksanaan satu insentif yang diberikan, yang saya masih fikir tidak akan memberikan manfaat langsung selain daripada syarikat-syarikat telco berkenaan. Tentang belanjawan, dari segi peruntukan belanjawan saya sentuh sedikit saja kerana masa tidak mengizinkan. Maka saya akan rumuskan bahagian belanjawan peruntukan itu hanya dari sudut ini. Pertama, teguran kita bahawa tidak ada Jabatan Perdana Menteri daripada Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sampai sekarang yang menetapkan Jabatan Perdana Menteri sehingga RM14.5 bilion. Ini rekod dengan jumlah pegawai dan sebagainya. Sebab itu dan tidak boleh tegur kerana Jabatan Perdana Menteri juga menterinya sama Menteri Keuangan juga. Sebab itu dalam Pakatan Rakyat, yang pertama yang dilakukan ialah untuk bahagikan tugas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan berbeza. Keduanya untuk batalkan RM4 bilion serta-merta dari peruntukan Jabatan Perdana Menteri. Dan ini ada kaitan, ya. Kalau yang Muhammad dengar, ada kaitan. Sebab apa? Sebab peruntukan pembangunan Kementerian Pendidikan dikurangkan. Bayangkan, masalah kita pendidikan, masalah kita mutu pendidikan, masalah kita melahirkan anak-anak muda yang lebih berkelayakan. Tetapi dari 2011 64 bilion, 2012 45 bilion, dan peruntukan pembangunan Kementerian Pelajaran untuk 2013 RM2.1 bilion. Ini dalam keadaan Menteri Pelajaran itu timbalan Perdana Menteri. Nasib. Tapi ini bermakna Tan Sri Yang Bertuah, fokus pembangunan dan latihan itu berkecamuk, ya. Dan yang dibesarkan ialah hanya peruntukan-peruntukan yang bersifat sementara, termasuk BRIM yang saya tidak akan ulas. Saya percaya rakan-rakan akan ulas selepas ini. Yang kelemahan dalam mana-mana belanjawan ialah manakala peruntukan itu dia sifatnya sementara. Kalau tujuannya nak melepaskan, bebaskan daripada kemiskinan, ini tidak berlaku. Strategi pembangunan mesti melepaskan kalangan pertama kemiskinan tegar, kemiskinan daripada belenggu kemiskinan, ya. Tetapi sindrom ketergantungan, dependency syndrome ini nampak menjadi suatu dasar yang diteruskan, ya. Sebab itu
kita rasa perlu diberikan perhatian semula supaya ditekankan program pembangunan yang boleh melepaskan rakyat miskin itu daripada belenggu kemiskinan. Kepada suri rumah, kerana Kementerian Belanjawan ini nampak telah meremehkan peranan wanita, dia tidak sebut sama sekali, selain daripada suatu program khas untuk meminta wanita menjadi ahli-ahli lembaga syarikat. Yang ni nak dapat ni ketua wanita je bahagian UMNO. Takkan pula masyarakat yang lain boleh mudah dapat? Tak dapat. Jadi, tapi yang penting, beza dengan Belanjawan Pakatan Rakyat, kita menawarkan caruman wanita Malaysia sebagai skim caruman bermiripkan SOKSO untuk menjamin kebajikan suri rumah, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Jadi pasangan suami isteri dia akan menyertai skim ini cara sukarela. Caruman suami yang dibuat mengikut kemampuan akan dibantu oleh caruman kerajaan sebanyak RM600 setahun. Jadi yang kita tekankan dalam kelemahan besar dalam Belanjawan ini ialah menggunakan kaedah lama, istilah baru seperti mana kesederhanaan, wasatiyah, ataupun dikaitkan dengan fastabiqul khairat, berlumba buat kebajikan. Ada dalam teks Menteri Kewangan fastabiqul fasad, jangan buat perlumba buat kejahatan. Tapi dia tak baca, mungkin dia rasa tak berani baca, kasar sangat istilah itu. Ya, tapi fastabiqul khairat ini buat kebajikan, maknanya jangan zalim, jangan curi harta orang, jangan rasuah, jangan aibkan orang, jangan tindas. Itu fastabiqul khairat, buat kebajikan. Kebetulan mungkin Sri Kandi marah, tapi saya nak bagi contoh. Sebab fastabiqul khairat ni dalam 3-4 bulan lalu saya keliling Malaysia baca ayat ini, kerana bila Perdana Menteri Tayyip Erdogan tanya saya bila pilihan raya, saya kata mungkin tahun ini. Dia kata apa nak buat? Saya kata hari pertama selepas kita tawan, 1 hari kemudian kita turunkan harga minyak. Kemudian dia kata saya tak boleh buat begitu sebab tapi saya belajar satu daripada saudara Taib, saya kata, iaitu kita akan batalkan pinjaman PTPTN, pendidikan percuma. Tahu Yang Dipertua dan Sri Gading apa jawab dia? Fastabiqul khairat. Dia jawab, maknanya mari kita lumba buat kebajikan, bukan jabatan paling panjang, bangunan paling tinggi atau Toraza Exchange. Dia kata kita buat kebajikan untuk rakyat, rumah rakyat, hospital rakyat. Itu beza dia. Baik, ini soal perumahan sedikit. Akhir Tan Sri Dipertua. Tan Sri Dipertua nampak tengok saya boleh macam. Akhir. Saya bagi 10 minit. Ya. Bila yang berbuat ada gangguan. Saya ambil 10 minit lagi ya. Silakan. Saya setuju. Tan Sri Itu sebut sebab kenapa saya tengok mungkin terlupa masa. Ya tak. Tan Sri sebut 10 minit, saya setuju. Baik. Perumahan ini ya. Perumahan kita buat institusi baru. Letak tokoh korporat besar pula jaga. Dia fikir masalah keuntungan. Rumah rakyat Tan Sri, tanyalah pegawai Kementerian Perumahan, tanya Bank Negara yang terlibat, dan tanya Kementerian Kewangan. Kalau motifnya ada aspek keuntungan besar, tak mungkin perumahan rakyat boleh dijalankan. Dia mesti suruh pendekatannya harus berbeza. Kalau setakat 2 perumahan di Sungai Buloh dan Shah Alam untuk mengatasi keseluruhan masalah di Lembah Kelang, tak cukup. Kalau setakat jumlah sedikit, Pulau Pinang boleh bagi setengah bilion, Selangor boleh bagi setengah bilion dalam peruntukan yang kecil itu. Dan dengan dana 230 bilion, kita hanya sediakan 3 bilion. Baik, izinkan saya Tan Sri nak sebut 1997 saya bentangkan di Dewan ini peruntukan 5% dari keseluruhan belanjawan untuk perumahan rakyat. 15 tahun yang lalu peruntukan perumahan rakyat sudah melepasi angka 3 bilion ringgit dalam keadaan peruntukan yang kecil, dah 3 bilion ringgit. Kerana masa itu dapat laporan dari EPU, Kementerian Kewangan, Perumahan dan Bank Negara, keadaan mendesak, terutama bandar orang Melayu. Tapi peruntukan diumumkan untuk perumahan mampu bilik, kalau masalah perumahan menjadi masalah utama rakyat, tidak sampai 1% dari keseluruhan belanjawan tahun ini. Sedangkan ini tahun 2012 dan masalah perumahan agak mendesak. Sebab itu umpamanya pendekatan kita berbeza.
kita mahu wujudkan Perbadanan Perumahan Negara yang diberi kuasa, sumber kewangan dan tanggungjawab. Dan untuk peruntukan pertama saja, kita insya-Allah sediakan 5 bilion ringgit, yang lebih besar daripada peruntukan kurang dari 2 bilion ringgit yang diumumkan setakat ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucap terima kasih atas kesediaan saudara. Menteri Kewangan Perdana Menteri dia menyindir dengan nukil kata-kata Plato. The measure of man is what he does with power. Plato ini adalah filosof yang kuat menekankan soal keadilan. Plato menekankan istilah dikaiosine, itu istilah Greek kuno mengenai maknanya keadilan. Dan dalam The Republic buku 1, apabila Thrasymachus menyebut seorang yang zalim itu boleh kelihatan hebat berbanding dengan orang yang adil. Kerana kuasa, kerana kekayaan, dia nampak hebat walaupun zalim. Sama ada dari sudut kepribadian atau kebijaksanaan. Kata Thrasymachus, bukan Plato, kezaliman adalah sumber kekuatan. Tangkap orang, dera orang, orang hormat. Ya. Ketidakadilan membawa kebahagiaan, kerana susah orang yang lawan, bahagia bagi yang perintah. Plato jawab, dengar baik-baik, bukan Tan Sri yang kenal. Plato jawab, justice, dengan izin Tan Sri, justice implies superior character and intelligence, while injustice means deficiency in both respects. Therefore, just men are superior in character and intelligence and are more effective in action, as injustice implies ignorance, stupidity and badness. Terjemahannya, sebab itu boleh baca. Saya ingat yang bagi nukilan satu ayat itu, dia tak bagi habis. Kalau dibagi habis, saya percaya macam fastabiqul fasad, tak jadi baca juga. Maknanya, keadilan bermakna tinggi kepribadian dan kebijaksanaan, manakala ketidakadilan bermaksud kekurangan sama ada dari sudut kepribadian maupun kebijaksanaan. Oleh itu, seseorang yang adil jauh lebih hebat sama ada syakhsiah atau kebijaksanaan, serta lebih berkesan. Kezaliman adalah kejahilan, kebodohan dan kejahatan. Jadi saya akhiri dengan mengingatkan bahawa apapun kerja kita, akhirnya kita juga bertanggungjawab, bukan saja di dewan ini, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah itu kasih kepada orang yang bertawakal kepada Allah taala. Terima kasih. Terima kasih. Rembau, the floor is yours.